أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu peluang yang bertuah untuk sama-sama kita hadir dalam majlis ilmu pada hari ini. Jadi ini pertama kali saya mari di Surau Pacar Kuing. Dia suruh teh hekong, dia kata ini. Teh hekong, jadi saya mari ya. Oh, sejuk duduk sini rasa. Nah. Jadi pada hari ini saya nak baca daripada hadis 40 berkenaan dengan amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Ya. Amalan mudah, pahala pun besar. Tahu? Orang kata macam kita cari kerja lah. Kerja mudah je. Tahu? Tapi boleh pitih banyak. Tahu? Bukan terbang kayu balau. Orang nampak dah kerja berat, boleh pitih banyak padang ah. Tahu? Ni buat kerja mudah je. Tapi pitih boleh banyak. Tu kita nak. Tahu? Jadi hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه المسلم. وفي رواية أخرى عن جرير ابن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأطبأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah mengajak manusia kepada hidayah, nescaya telah wujudlah baginya daripada pahala seperti bilangan pahala-pahala orang yang telah mengikutinya. Itu tidak pula mengurangi sesuatu pun daripada pahala mereka. Barang siapa yang telah mengajak manusia kepada kesesatan, dia telah ditimpa daripada dosa seperti bilangan dosa-dosa orang yang telah mengikutinya. Itu tidak pula mengurangi sesuatu pun daripada dosa mereka. Di sini Nabi sebut, barang siapa, kalau kita sekali pun mengajak orang untuk buat kebaikan, maka orang lain 100 orang ikut, pahala 100 orang boleh ke kita. Kalau kita buat satu kejahatan, maka orang yang ikut buat kejahatan sama kita tu, pahala kita, dosa dia kita boleh belaka. Jadi kita kena buat kebaikan dan jauh daripada keburukan. Tahu? Contoh mudah lah. Kita mari ke sejid tak ada orang, apa jadah hari ni. Kita mari orang dulu sekali. Tengok. Bila kita mari apa sejadah, sahabat kita pun mari juga. Tengok, bagus, Amy. Mari apa sejadah hari ni. Esok aku nak apa juga. Nampak tak? Orang yang ketiga mari tengok Amy. Amy dah buat dah. Hari seminggu tu Amy dah apa dah sejadah. Sebab apa? Hari pertama tu Amy apa dah. Jadi pahala seminggu tu boleh ke Amy belaka.
Nampak tak? Bila orang tengok, dia buat kebaikan, orang ikut. Dalam riwayat yang lain bagi Imam Muslim daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah, beliau telah berkata, sekumpulan manusia daripada orang Arab pendalaman telah datang kepada Rasulullah dalam keadaan mereka memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu kambing biri-biri. Lantas baginda telah melihat teruknya keadaan mereka, mereka telah ditimpa dengan keperluan yang mendesak. Maka baginda telah menggalakkan orang ramai untuk bersedekah. Yang berlaku mereka telah berlengah-lengah daripada bersedekah, sehingga telah kelihatan sikap tidak suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajah baginda. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu, ketika mana sekumpulan daripada orang susah ni, dia mari satu kumpulan lalu di hadapan Nabi SAW dalam keadaan miskin, lelah, susah, payah. Lalu jadi Nabi pun tengok dalam keadaan kesedihan. Bila tengok sedih, Nabi masuk rumah, dia keluar balik, beritahu Sayyidina Bilal, tolong azan dan iqamah, kita akan sembahyang. Jadi Sayyidina Bilal azan dan iqamah, dan Nabi pun imam. Selepas daripada Nabi jadi imam tu, Nabi bangun dan bagi tahu kepada orang ramai, wahai muslimin muslimat, bersedekahlah kamu, keluarlah daripada sedekah daripada dinar kamu, daripada dirham kamu, bersedekahlah daripada pakaian kamu, daripada makanan kamu, sedekah belaka. Walaupun bersedekah dengan sekeping kurma. Nampak tak? Jadi bila orang ramai tengok Nabi khabar gitu, dia rasa terharu. Pasal sedekah je, orang ramai pun rasa terharu bila Nabi khabar gitu. Jadi orang ni sedekah gandum, hak ni sedekah pakaian, hak ni sedekah barang-barang. Jadi Jarir ni ambil kupu-kupu, jadi banyak, pitih pun banyak. Jadi banyak. Jadi dia bagilah kepada orang miskin tadi. Jadi Nabi kata, orang yang pertama yang memulai bersedekah ni sehingga orang ramai ikut, dia akan dapat pahala orang ramai tu. Faham tak? Ni siapa awak Allah ni? Siapa awak Allah ni? Amy awak Allah malam ni tengok 1000 orang tengok malam ni view. View 1000 malam ni lebih ada banda je. Orang tengok. Jadi 1000 orang hok tengok tu boleh pahala Amy. Pik tutup mula, buka mula, boleh pahala 1000 ni. Tak? Jadi pahala bila kita orang yang pertama buat kebaikan, orang akan ikut. Tak? Hari ni seorang gitu beg luar susung lipat comel, macam ke di gereja tu. Tak? Kita tubik gereja tu comel susung lipat. Sejak kita dalam lokang dalam tandah lipat kita tau. Susung seorang, hari ni seorang susung. Kita rasa kena bang tau. Kena bang tau. Bila kita tengok, Allah, siapa susung lipat comel kat ni? Esok kita nak susung tau. Nak susung esok. Memang nak susung. Jadi biarlah hari ni ramai 20 orang hari ni, biarlah kita jadi orang yang pertama buat kebaikan tu. Tau? Hari ni kita susung. Esok subuh esok nak tengok ada dah. Gitu. Biar esok 2 orang pun subuh esok tengok 2 tel lipat. Amba dengan tak imam 2 esok. Kau bagus-bagus jadi jadi bila kita mari rasa nak buat kebaikan tu, kita kena buat selalu. Sebab apa? Kebaikan ni adalah salah satu cabang daripada agama. Sebab apa? Agama ni payah nak boleh bang. Betul tak? Agama ni benda mahal. Kita mari masjid hari ni pun satu benda yang mahal. Hari ni 20 orang. Sekapun ni 20,000 orang. 20,000 duduk wang-wang atas motor. Duduk sibuk lagi. Sahabat kita seorang lagi duduk bandar, duduk balik-balik lagi, surah tak boleh mari. Duduk bandar, duduk balik-balik. Duduk jual bandar, surah tak boleh mari. Bukan nak kau orang. Ikut mana siapa? Sibuk kerja. Duduk jual kepuk. Jual kepuk. Pagi hari tak ada nak pergi surah.
Ha. Orang lah. Abang pi bagus. Dia mari surah umur. Jadi benda ni lah sesuatu yang Allah pilih. Allah pilih kita nak buat kebaikan. Nah. Sebab apa? Sebab kebaikan ni bukan benda yang mudah. Bukan benda yang susah juga. Tak. Kita mari bayang mudah tak? Mudah tak? Mudah. Benda mudah. Tapi ia menjadi payah. Sebab apa jadi payah? Sebab taufik tak ada. Tak mari hari ni. Taufik tak mari hari ni jadi payah nak buat. Kita nak ngaji, mudah tak nak ngaji Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah je. Tapi bila taufik tak ada, Allah tak bagi, tak boleh, payah jadi. No. Tak ada apa? Kekuatan. Jadi orang yang nak mari masjid ni, kata Nabi SAW, orang yang mari masjid ni sehingga berdebu kedua kaki dia, jadi api neraka tidak akan sambur kaki dia tu. Tak akan sambur. Bila berdebu kaki dia. Ni kita bila dengar, ustaz kamu kalau debu kaki, tak akan setuh api neraka. Isyak gigi seluk eco luar tu. Debu tak jadi, tak banyak seluk eco. Supaya masuk sejik busuk bangun. Sebab apa takut? Ada sipis-sipis, ni tak kena lagi debu, ni tak kena lagi. Kena api neraka dah kaki aku. Jadi nak katanya kelebihan ataupun ganjaran yang Allah bagi kalau orang mari masjid ni. Sebab apa? Orang mari masjid ni orang guana. Macam kita ni orang jual air mari masjid. Orang nega, jual kepuk, jual madu, buat banting. Ni tu. Jadi gitu. Sebab apa? Sebab Allah dak tengok siapa-siapa mu ni. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah ni dak tengok. Tengok dia bang. Rupa dak tengok. Lepas tu harta. Allah dak tengok rupa kita semak tak semak, janggut panjang ke pendek dak tengok. Pakai piau mahal ke, jubah elrah ke, dak tengok. Jubah mahal ke, dak tengok. Allah dak tengok. Tapi Allah tengok hati kita. Dak tengok pangkat. Dak tengok pangkat. Bila masuk di padang mahsyar esok, mu ada datuk ke? Datuk duduk masuk syurga mu. Ada gitu? Dok. No. Tak kira YB ke, menapa ke, tak kira. Allah tengok hati kita. Kerana kita mari masjid ni Allah pilih kerana hati kita ni mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gambar mana kita tengok ini dulu kaki sejik dulu. Kaki sejik. Mari semua masjid. Dia ni bila ada pangkat sikit, jadi datuk. Jadi YB. Jadi benda lagi. PKK. Ada pangkat sikit, tak mari dah sejik. Bukan khabar sini lain. Tak mari sejik. Dulu walaupun kaki masjid, bila kita tanya sebab apa tak mari sejik, tak dang sibuk dah ni. Projek situ sini. Nak bagi lagi. Aku boleh projek aku RM5,000. Aku RM5,000 je. Ni untuk perjuangan kita akan datang. Tak dang. Nak bagi kena balik, nak kira pitih pula. Bila kita lara ataupun lala dengan akhirat ni, jadi Allah dah bagi taufik kepada kita. Contoh kita nak buat kebaikan ni payah. Saja kalau contoh malam ni saya nak uji pitih, nak uji 1,000 dah ni. 1,000 ada, 500 ada, 200 ada. Apa nak apa ya? Nak apa ibu? Nak pilih 200 ke 500 ke 1,000. Ibat Nawi ya. Berapa nak Betul lang ada rezeki.
Nak 1,000 ke 500 ke 200? 1,000. Apik 1,000. Amy? Tu. Apa ya nak? Kalau piti kita nak 1,000 belaka sipang mula. Kalau dunia ni kita nak banyak semua. Betul tak? Nak banyak semua. Kalau boleh 100,000 nak apa ibu? 100,000 nak. Nak. Kalau orang tanya nak WhatsApp 7050 berapa? Nak suruh WhatsApp berapa ibu kita nak? 100,000. Nak. Kalau ke dunia. Tapi kalau ke akhirat, nak. Kita pilih hak belakang sekali. Nak. Kita mari sejik tunggu tak imam lepas mayang tu. Ada seorang dia mari dua orang tadi. Tak imam tengah mayang dah, dia mayang belakang tu 2 orang. No. Faham tak? Dia mari lewat. No. Jadi bila ke akhirat ni kita pilih orang ngelas sekali semua. Betul tak? Nak katanya bila berkalang dunia ni kita nak kumpul banyak. Betul tak? Nak banyak semua jadi tamak semua dunia. Kerja projek ni buat jalan situ bagi aku dah Buat lokang situ aku banyak situ 200,000 boleh. Situ 100,000. Kenapa tak? Aku nak belaka dah. Minggu depan Haji ada kuliah di Surah. No, minggu depan je khabar. Ada kuliah hari Rabu esok ustaz. Minggu depan ustaz hari Rabu tu sedap agak dia kata ngajar. Hari Rabu pagi sedap agak. Mari je Haji dah. Bila buat projek dia kata dah tu. Projek situ dak siap lagi kenapa tak? Sebabkan kerja tu bila ada jawatan dak dang nak pergi surah sejid. Uduk kerja jadi kita nak kumpul bekalang kepada dunia banyak. Bila kita WBT banyak ni no. Jadi sepatutnya kita nak kumpul bekalang yang paling banyak sekali di akhirat. Sebab apa? Contohlah kita nak pergi ke Mamang. Tidur 2 hari semalam berapa nak bawa? 500. Kita nak pergi tidur ke Mamang 500 kita nak bawa. Tapi kalau kita nak pergi Kuala Lumpur bajet dalam 1,000 lah. Dah 1,000 kita bawa. Kalau kita pergi Kuala Lumpur 1,000, kita pergi ke Mamang 500. Kalau kita pergi tempat paling jauh lagi, kita kena bawa banyak lagi bang. Lagi banyak kita nak bawa bekalang. Kita nak pergi Johor, pusing Johor, Cameron Highland pula. Kau banyak bekalang kita nak bawa. Sebab itulah bekalang akhirat ni tidak cukup. Kita hari ni kita mari dengar semua. Aku hari ni setiap kuliah garik aku pergi, aku tak miss. Mek ajak pergi Medan pun aku tak pergi, tak nak pergi yang. Dia pergi Medan lah ni, nak pergi dengar kuliah. Tapi benda tu akan jadi tak berguna bila kita rasa kita cukup. Bila kita rasa kita cukup, minggu ni direct hari ni minggu ni kuliah aku pergi. Minggu depan tak rasa nak pergi cukup dah rasa cukup tu jadi tak berguna. Sebab bekalan akhirat ni kita tak tahu hak mana Allah yang akan tanya, hak mana Allah yang akan terima kita. Amalan mana kita tak tahu. Sebab apa? Sebab bekalang ni akhirat ni kita tak boleh pinjam. Contohlah kita nak pergi ke Mama 300. Tak cukup 500 tadi, tak cukup 100 ya lagi. Kita boleh pinjam tak? Boleh. Transfer ke aku 100 ya, tak cukup nak duduk ke Mama Boleh pinjam tak? Boleh. Tapi bila kita di akhirat, perjalanan akhirat, kita tak boleh pinjam tau. Bekalang kita bawa ni sebab itulah kita kena sediakan bekalang banyak. Buat kebaikan banyak-banyak. Tahu? Jangan kita buat kejahatan. Dalam Quran sebut man jaa bil hasanah falahu 10 amsalha. Kalau siapa yang buat satu kebaikan, maka Allah akan ganda kepada dia 10 kali ganda. Dah kalau 100 orang ikut, 100 orang ikut, 200 orang ikut. Ni orang hari ni buat TikTok. Media sosial mudah sangat hari ni buat TikTok. Buat ngaruk-ngaruk kali. Dengan satu jari ni kita boleh buat kebaikan, dengan satu jari ni juga kita boleh buat keburukan. Contohlah Amy Wa'lah yang lain ni.
buat live kuliah. Sejari ni kita boleh buat kebaikan dengan live. Contoh kita live. Boleh kebaikan tak? Boleh kebaikan. Sebab apa? Sebab kita menyokong untuk buat kebaikan kepada orang lain. Bila kita live, orang lain tengok. Dengan sejari ni juga kita boleh buat keburukan bila kita share perkara-perkara yang dok molek. Faham tak? Jadi sebab apa? Sebab bila dengan jari ni juga kita dok tahu. Jangan jari ni Allah akan masuk kita ke dalam neraka. Dan dengan jari ni bila kita buat kebaikan, kita jangan rasa kita cukup. Sebab apa? Sebab ada amalan yang kadang-kadang dia sampai di langit pertama je. Bila sampai langit pertama, malaikat buat turun balik. Bila sampai ke langit kedua, malaikat ada buat naik atas. Bila sampai ke langit ketujuh, Allah tengok dah amalan kita ni. Bila Allah tengok amalan kita, Allah campur ke bawah. Sebab apa? Sebab amalan ni Allah kata membuat bukan kerana aku. Itu bahaya. Sebab itulah kebaikan ni kita kena buat berterusan. Kita tak boleh rasa kita cukup hari ni. Bayang cukup 5 waktu sejid hari ni. Cukup lah esok. Dok urut rasa malam ni macam ada geng malam ni. Subuh esok rasa macam dok pergi. Lepas tu kita rasa biar malam gidah subuh. Kita rasa kita cukup. Jadi hak ni lah Allah dok terima. Jadi bekalang ni dok pakai. Allahu Akbar. Bila kita buat kebaikan-kebaikan ni dan mengajak kepada orang. Contoh kita nak buat mengajak orang ni bang. Abang bagus. Contoh kita buat live. Orang lain tak boleh mari sejik. Bukan tak boleh mari. Tak sihat bang. Tak sihat. Jadi kita buat live. Itu cara ajak orang. Ajak orang untuk buat kebaikan. Jadi janganlah kita buat keburukan. Kalau kita buat keburukan, satu keburukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan humbang kita dalam neraka. Buat keburukan, hari ni kita susuk buat keburukan kepada orang. Allah tunjuk tak bang? Tunjuk. Kadang-kadang tak tunjuk atas muka bumi bila kita buat jahat. Tak tunjuk akhirat. Tunggu rupanya Allah nak balas atas muka bumi. Bila kita, contohlah satu kebaikan kita buat. Sahabat kita atas mesej Assalamualaikum. Kita nak jawab tak? Satu kebaikan yang boleh kepada kita jawab Waalaikumsalam. Kebaikan mana kita dapat? Kebaikan menunaikan hajat sahabat kita tadi. Tak? Tengok sahabat kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puek weh. Ada juga. No. Kita tak gamuk gitu. You ketuk lah. No. Ada juga. No, kita tahu kita ustaz. Tapi you buat gitu juga. Kita Assalamualaikum. Allah lah ni kau. Assalamualaikum. Jawi Waalaikumsalam. Puek belakang. Kacau. Allah. Kita nak balas tak gamuk ya, tu senyap. Kita tak gamuk nak buat gitu. Ada selagi gitu kok. Bila kita WhatsApp dah ada di mana? Ada kapung ni mari lah. Ya tu stiker. Stiker hok ngaruk-ngaruk. Stiker ngaruk ya tu. Learning mas yang ni bahaya. Kita tak ada je buka benda gitu. Stiker-stiker dak erti. Ya tu stiker ngaruk sekali tu dah orang. Orang muda-muda tahu lah kita orang tua ni dak biasa main dah benda gitu. Jadi dengan orang kata tak dia dengan sejari ni boleh buat kebaikan. Bila kita balas WhatsApp sayang kita, niat kebaikan, tunaikan hajat sahabat kita. Sahabat tanya ada di mana? Kita jawab ada kapung ni. Betul tak? Tunai hajat tak? Tunai hajat dia untuk tahu kita di mana. Kalau kita balas macam saya kau buat dia point tadi, jadi ke mana? Dosa ke tak? Saya duk wani nak jawab kau. Ya kau buat dosa. Kita duk wani nak jawab. Pasal dak bau dia tu. Bunyi point saja pasal dak bau. Kalau bau mungkin boleh jadi dosa. Gimana? Buat bunyi dengan mulut ko. Ya sungguh. Bagus sahabat kita. Ya backup. Husnuzon. Jadi sebab apa? Kadang-kadang bila kita buat satu kejahatan ni, kita kena takut.
nak buat satu kejahatan ni, kita kena rasa gerung dalam hati ni. Kata Imam Syafi'i, kita nak tahu bila mana kita buat kejahatan. Kita buat kejahatan, buat jahat. Bila kita nak tahu benda tu salah satu keburukan ataupun kesalahan? Bila? Bila Mi? Udah ambil gambar dari tadi. Bila mana kita buat satu perkara tu, kita rasa, Allah, ni tak betul ni. Ni dosa kalau aku buat ni. Tu satu kesalahan ataupun dosa. Allah mungkin tak tunjuk akhirat, ia tunjuk selalu atas muka bumi, seperti mana satu kisah ketika zaman Nabi Musa AS. Ada seorang lelaki ni tua dah. Dia ada harta banyak. Dia ada harta banyak. Jadi hak mewarisi dia ni seorang aja, cucu dia. Cucu dia ni tahu tok kir dia ni ada harta banyak. Jadi cucu dia mikir, macam mana aku nak dapatkan harta tok kir aku ni? Tapi tok kir aku ni dah mati lagi. Jadi tok kir ada ni kena berhati-hati, kan ada cucu kan. Kalau ada harta sikit, hati-hati jadi cucu. Kok jadi gini. Tapi tak apa, abang ada. Jadi cucu dia mikir, kalau aku nak dapatkan harta ni, aku nak bunuh tok kir aku. Ni zaman Nabi ni. Kena bunuh tok kir. Tok kir lah ni standby. Pukul 5 dah pokok lah ni nak tidur. Jadi dia pun bunuh tok kir dia. Zaman Nabi dulu dia ada 2 puak. Kampung sebelah ni, contoh ni, kampung dia Pacak Kuing. Sebelah ni Padang Muting. Dia bunuh tok kir dia ni di Padang Pacak Kuing. Dia buang tok kir dia ni di Padang Muting. Bila dia buang, pagi esok dia bunuh malang. Malang orang ada apa? Orang tidur, kadang-kadang duduk kedai mari. Makan Maggi. Orang tak sedar lah, dia bunuh ni, dia buang kapur tu. Bila dia buang kapur tu, pagi esok orang kapur tu tengok. Orang kadang muting tengok. Tak kira siapa mati ni. Giginya tak ada. Busuk. Jadi dia tengok tu bukan kapur kita, dia kata. Dia ni kapur, orang kapur tu kapur, ni kapur pada Pacak Kuing. Payah nak sebut kapur ni. Kita Kuala Iban mudah je. Ni Pacak Kuing payah. Kuala Iban yang mudah tu kan. Jadi dia kapur ni Pacak Kuing ni. Orang Pacak Kuing. Jadi dia kata, siapalah hak bunuh lelaki ni. Orang kapur tu pening. Jadi dibalah 2 kapur ni. Hak ni kapur ni bunuh, hak ni kapur ni bunuh. Balah pula kapur dengan kapur. Jadi bila balah tu kapur ni kata, Pacak Kuing kata, contohlah bukan Pacak Kuing. Jadi dia kata, kampung kita ni ada seorang Nabi, iaitu Nabi Musa AS. Molek kita tanya dia, siapa hak bunuh ni? Kita tanya dia. Jadi marilah Nabi Musa AS tengok kepada mayat dia. Tengok mayat mati. Jadi cucu dia mari. Allah, tak kira aku mati dah, dia kata. Mati dah, tak kira aku. Wak dah macam tak tahu. Ribut lagi yang wak macam tak tahu cucu dia ni. Kalau jumpa depan mata kita, dia sakit Jadi Nabi kata, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintah kepada Nabi Musa untuk sembelih mana? Baqarah. Lembu betina. Jadi pelik. Orang zaman dulu jahil. Dia kata, Allah, Nabi Musa ngarut mu ni. Orang mati suruh sembelih lembu tak? Bukan wak jamu. Jadi Nabi Musa kata, ni adalah perintah daripada Allah. Nak tahu tak siapa bunuh ni? Kata nak lah. Jadi Nabi Musa kata, sembelih lembu. Jadi orang jahil, dia nak buat main ke Nabi. Dia kata, qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Dia kata, dah wahai Nabi, lembu ni kalem tu. You main. Cerita ni buat main. Dan lembu ni kalem dia. Kala koko ke kala kuning.
Oh, dia kata. Jadi Nabi Musa kata warna kuning keemasan. Warna emas. Jadi dia tanya pula, Wak Mai pula, dah lembu ni tua ke muda? Jadi Nabi kata sedang-sedang. Lepas tu dia tanya pula, lembu ni hak kerja ke hak tak kerja? Hak duduk saja rumah. Nabi kata lembu ni lembu hak kerja. Jadi kaum Nabi Musa ni gilah cari, tak jumpa. Sehinggalah ada seorang wanita ni, dia duduk dengan anak dia. Di satu kampung dia duduk dengan anak dia. Ayah tak ada, dah mati dah. Ayah dia tinggal seekor lembu. Jadi mak dia kata, kalau mu nak pakai piti, mu jual lembu ni. Pernah dengar cerita ni tak? Betul. Ni cerita ni dengar lah. Jadi kalau mu nak pakai piti, mu jual lembu ni. Kalau dengar molek cerita ni, faham lah. Kalau duduk menenggak gini, tak faham. Tak lain jadi. Dengar tau? Jadi kalau mu nak pakai piti, mu jual lembu ni. Tapi mu jual, mak dia kata kalau mu jual dengan harga aku. Mi, dengar tak Mi? Jangan cakap ngajar ni. Mu jual dengan harga aku, dia kata Mi. Berapa mak nak jual lembu ni? Mak dia kata mu jual 6 dirham. Jadi budak ni pergi pasar, gilah ke pasar. Dalam perjalanan dia nak pergi ke pasar tu, dia jumpa seorang pokcik. Pokcik kata, mu nak apa ni? Jual lembu. Tak, kau main bola lah. Nak jual lembu. Jadi dia kata, aku nak beli lembu mu ni. Pokcik tu kata, aku nak beli lembu mu dengan 12 dirham. Mak dia suruh jual berapa? Tak ingat dah. 6 dirham. Dia kata, tak boleh pokcik. Mak suruh jual 6 je ni. Tak boleh jual 12. Tak, kalau tak kali ganda, boleh dah beli biskas je. Tak, kalau ikut kepala kita 6 dirham, orang pokcik tadi nak beli 12. Jadi dia tak boleh jual. Dia pergi pasar. Dari pagi sehingga petang dia duduk pasar tu, tak ada orang nak beli. Dia balik ke mak dia. Dia kata, mak, tak ada orang beli lembu ni 6 dirham. Tapi tak dia ada pokcik nak beli dengan 12 dirham. Saya tak jual pasal mak suruh jual 6. No. Tak apa, mak kata, esok mu jual 12. Mak kata mu jual 12 esok. Gilah budak ni pergi pasar, dalam perjalanan jumpa dia pula pokcik tadi. Pokcik kata, tak jual lagi. Tak lagi. Dah aku nak beli lembu mu ni dengan 24 dirham. Mak suruh jual berapa? 12. Tak boleh pokcik, mak suruh jual 12. Pokcik tu kata nak beli 24, tak jual lagi. Angin. Tak. Jadi pergi pasar, tak ada orang beli. Balik sama dia kata ke mak dia, tak jual. Jadi pokcik nak beli 24. Esok mau jual 24 ke dia. Jadi berapa? Jadi esok pokcik tu nak beli pula dengan dia, jadi 48. Jadi budak tu nak beli, nak jual dengan 24 dirham. Pokcik tu kata, aku nak beli dengan 48. Boleh tak? Budak tu kata, tak boleh pokcik. Dia kata gini. Pokcik tu kata gini, kata, mu jangan jual lembu ni. Kalau orang nak beli pasar, mu jangan jual. Kerana apa? Kerana ada satu masa kaum Nabi Musa akan beli lembu ni denganmu. Dia kata, akan beli lembu ni denganmu. Sebenarnya aku ni, pokcik tadi, sebenarnya aku ni adalah malaikat. Nampak? Pokcik nak beli tadi, dia saja uji budak ni. Sebenarnya aku ni malaikat. Aku nak uji mu taat tak ke makmu? Nak, kita hari ni jual, mak suruh jual 6, kita jual 12, bahan kita naya. Bahan kita naya, mak suruh jual naya, balik ke mak. Nak, neganya hari ni. Nampak tak? Jadi dia ni taat kepada mak dia. Jadi dia malaikat ni kata, akan ada orang beli lembu ni denganmu, iaitu kaum Nabi Musa tadi. Kaum Nabi Musa tadi nak beli lembu untuk tahu siapa yang membunuh pokcik tadi.
Jadi berapa kaum Nabi Musa nak beli? Budak tu tanya. Jadi kalau kaum Nabi Musa, malaikat tu kata, pakcik tu kata, kalau kaum Nabi Musa ni nak beli denganmu, mau jual dengan harga Allah. Mau jual dengan harga beli yang sebesar kepala lembu. Besar ni. Kepala lembu besar ni. Besar ni lah. Lembu biasa, lembu sadu besar ni. Nak? Dia jual kepada kaum Nabi Musa. Besar. Jadi kawan Nabi Musa mari tengok, beginilah lembu warna putih keemasan, hak kerja, hak muda, cukup lekat dengan lembu yang budak tadi ada. Jadi wak aliklah lembu tu kepada kawan Nabi Musa. Wak alik. Bila wak alik, dia sembelih pula. Dia kerak kaki pak-pak. Ini disebut dalam Al-Quran. Dia kerak kaki lembu pak-pak tadi, pegang gini. Mana aku ikut barang. Kaki lembu kerak pak-pak pegang gini. Dia ketuk kepada mayat tadi. Kerak kaki lembu Baqarah tadi, kerak pegang ketuk kepada tubuh tadi. Siapa yang bunuhmu? Mayat tadi hidup. Mayat tadi bangun balik. Dia kata, hak bunuh aku ni bukan orang jauh, cucu aku. Jadi tahulah situ cucu dia yang bunuh dia. Nak kabarnya, yang pertamanya tadi Allah bagi ganjaran kepada orang yang taat. Dan yang keduanya, berkenaan dengan tajuk kita ni, bila kita buat satu keburukan, maka orang lain yang tengok kita buat keburukan tu ikut, kita akan dapat sama. Nak kabarnya keburukan bila kita buat ni, tak semestinya Allah akan balas atas akhirat. Tapi bila kita tengok dengan ayat Quran ni, Allah balas mana weh? Atas muka bumi. Bila kita bunuh orang tadi, tak lama Allah tunjuk selalu. Itulah daripada kisah-kisah surah Al-Baqarah berkenaan lembu betina. Masuk tu lah. Tak lagi. Baca masuk. Jadi begitulah pengajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kebaikan, sama ada perkataan atau suri tauladan adalah satu ibadah yang sangat penting dan besar pahalanya. Dia tunjuk orang kebaikan. Kadang bila kita buat kebaikan ni, orang kata riak kalau kita tunjuk tu tak. Masuk sejid tengah ramai orang Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, subhanallah. Orang kabar kita riak. Tahu? Kita pernah kena sekali gitu. Kita tengah ngaji dah kita selfie ambil tengah ngaji. Selfie gini nak WhatsApp dalam grup, dia kata kita riak. Jika kita riak, ada gambar kita tengah zikir, zikir gini buat gini, ambil gambar selfie gitu, masuk dalam grup, kita nak ajak orang. Jika kita riak tunjuk, pandangnya orang lain ni tau kan ni, tau. Waktu mulut orang ni kita tak boleh tutup. Bila kita nak buat kebaikan, buat amal tau. Buat kebaikan kita buat, nak jual biar jujur. Bila kita nak buat amal tau, jangan kita buat kebaikan ni kita mikir, kat dia orang kata kat aku. Sampai bila-bila pun kita tak akan berterusan untuk buat kebaikan kalau kita mikir itu. Betul tak Haji? Haji nengung saja. Nak alik tu. Bila dah. Sebab apa? Kebaikan ni satu benda kadang-kadang ia jadi mudah, kadang-kadang jadi payah. Sebab apa? Kata Hasan Al-Basri, kebaikan ni menjadi payah kita buat oleh kerana sesuap nasib. Hasan Basri kata kebaikan ni payah kita buat kerana sesuap nasib. Hari ni makan 100 suap nasi ni. Pagi nasi lemak, tengah hari nasi arak, petang nasi ganja. Malam lagi bahan Maggi tak kat mari. Jadi kerana sesuap nasi, kata Hasan Al-Basri, kita payah untuk buat kebaikan. Untuk tahajud payah, untuk mengaji payah, untuk zikir payah, kerana sesuap nasi. Iaitu sesuap nasi yang kita makan daripada sumber yang haram. Nampak? Kena? Yang haram. Ni kita nampak mudah sesuap nasi. Lepas ni aku pitih ni bahan pitih kocek marang. Aku hari ni ustaz akan
malang sesuap nasi, aku makan separuh suap dah ha. Sekarang separuh suap pula. Tengok you mari gitu. Jahat agak sikit je. Bila bahan pitih kan. Jadi gitulah. Bila kita makan perkara yang haram, benda tahajud pun kita payah. Kerana perkara-perkara kebaikan ni ia mari daripada taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Macam gitu juga kita pandang sesuatu perkara. Tak. Kita nak ngaji malam ni. Contohlah malam ni orang kata malam 27 Ramadan malam ni. Tak. Nak bangun orang panggil tahajud malam ni. Malam ni kena Lailatul Qadar malam ni. Lailatul Qadar malam ni. Petang tu kita pergi patah Teluk Tapang nak beli bazar. No. Tengok orang Allah. Tak lebih main. Ni pandangan pertama ni. Kalau syarih tu tengok kedai Muslim Takhir tu lah. Tak berhenti tengok. Pandangan pertama dimaafkan. Tu tak? Nak kabarnya tentang amalan ni. Bila kita tengok satu perkara yang haram, maka kita jadi payah nak buat sesuatu kebaikan. Pandangan pertama tak apa, maaf lagi. Jangan pandangan pertama tu kita giat-giat. Faham tak? Bila tengok sesuatu yang mungkar, kita giat-giat. Malam ni nak pergi mori, kena jaga-jaga. Tengok perkara yang tak boleh. Sebab apa? Bila pandangan yang kedua ni, kita nak apa? Pandangan yang kedua tu adalah haram. Pandangan pertama kita kena alih. Pandangan kedua haram. Sebab apa? Sebab satu dosa yang tertitik dalam hati ni akan membuatkan kita payah untuk bangun sembahyang. Ni petang tadi kita pergi bazar. Kita nak tahajud. Berat rasa malam ni nak sembahyang tahajud. Betul tak? Betul tak Haji? Tak? Ada tak gitu rasa? Ada tak? Ada. Haji tengok dia tu bang. Kan tak? Jadi contohlah satu kisah seorang lelaki ni, dia masuk kelas. Boleh nak berhenti lah? Nak berhenti ke nak berhenti? Apa lebih kan? Tu seorang lelaki ni, dia masuk ke kelas menangis. Esok cerita dah. Hari yang kedua dia masuk menangis juga. Yang ketiga dia masuk ke kelas menangis. Jadi dia tak mari. Hari pertama, kedua, ketiga tak mari kelas. Syekh ni tengok, perhati dia. Sebab apa? Sebab dia ni budak cemerlang. Syekh pun pergi ke rumah dia. Dia kata, wahai pelajarku, wahai budak, dia kata, kau agak kau agak dah faham lagi mang. Tak? Kau kau agak. Wahai budak, sebab apa budak hari kelas 3 hari? Budak tu tengah nangis. Dia kata, wahai Syekh. Jadi mari zuk budak ni. Wahai Syekh, aku dah mari kelas 3 hari kerana dah 3 malam aku dah bermimpi tengok muka Rasulullah. 3 malam. Sebab tu aku dah mari kelas. Kita potong hari ni nak pergi astaka. Ni dak pergi kelas sebab dak nampak dalam mimpi muka Rasulullah. Jadi dia kata sebab apa? Aku tak tahu sebab apa. Apa benda salah aku? Pelajar tu kata tak tahu benda salah aku. Syekh pun nangis, dia pun nangis. Syekh kata, Allah, aku ni tok guru besar. Perasaan aku ni rasa tak sedih pun. Tak nampak Rasulullah tiap-tiap malam. Budak ni kata, setiap malam aku boleh tengok muka Rasulullah. Tapi 3 hari ni aku tak nampak. Jadi dia tertidur dalam tangisan dia tu. Budak tu tertidur. Bila dia tidur, dia nampak satu majlis Rasulullah tengah mengajar depan. Macam gini mengajar depan. Tapi Rasulullah yang mengajar ngadak ledong. Macam dia ada whiteboard Sahabat duduk belakang depan ni. Dia mari daripada pintu tu. Macam imam mari dia. Dia mari daripada pintu tu. Sahabat tengah mengajar depan. Jadi Rasulullah tengah mengajar depan. Terima kasih. Sahabat duduk depan ramai-ramai dia mari. Sayyidina Ali tegur budak dia. Dia kata, wahai budak ni
duduk dalam majlis ni dan mulut dia tengok muka Rasulullah. Dia kata, buat apa? Wahai Sayyidina Ali, sebab apa aku nak tengok muka Rasulullah dan sebab apa aku nak duduk dalam majlis ni? Dia kata, mu telah membuat satu dosa melalui mata. Mu telah membuat satu dosa dalam hatimu menyebabkan mu tak boleh tengok muka Rasulullah. Jadi kejutlah budak tadi daripada tidur. Bila kejut tadi, dia mikir benda dosa dia. Mikir benda dosa dia. Kita benda pahala kita buat hari ni. Buat dosa banyak kan, benda pahala kita buat hari ni. Kita mikir gitu. Dia mikir benda dosa dia buat hari ni, sehingga 3 malam dia tak boleh nampak Rasulullah. Dia mikir baru terlitah bila dia pergi satu pasar raya, dia tengok orang jual TV. Macam kita lalu dalam Jaya tu lah, TV banyak tau. TV banyak. Keluarlah satu berita yang mana orang puang jadi pengacara tak pakai tudung. Bila dia tengok satu pandangan sekali imbah, orang tak pakai tudung. Hak tu lah. Jadi 3 hari dia dah nampak Rasulullah. Sekali imbah je, pandangan yang pertama je. Kita kalau tengok TV, jadi jadi molek ni maaf. Dia ni dah, kalau kita hak khabar jadi, berapa hari dah boleh tengok Rasulullah. Dia 3 hari, 3 bulan boleh tengok. Ni 30 tahun hidup ni dah boleh tengok sekali abuk ni. Kena? Dia tak? Banyaknya dosa kita. Betul pandangan pertama, tengok TV, jadi tengok milu, jadi pula. No. Nampak tak dosa kita tu? Nak jual mari nak air lu. Nampak tak? Lepas tu pakai tudung pula. Jadi benda remeh ni kadang-kadang kita kena ambil berat. Remeh tapi kita kena ambil berat. Jadi sama-samalah dengan perkongsian ilmu pada malam ni, sama kita sampaikan kepada sahabat kita yang lain, insya-Allah. Kita belajar satu ilmu malam ni, kita sampaikan kepada sahabat kita yang lain, insya-Allah. Allah akan gandakan kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.